Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawan Rizmi dan saya, Salman, Hanif dan Khairin akan membentangkan tentang penyakit berjangkit di Malaysia. Saya akan mulakan dengan penyakit paling banyak dihidapi di Malaysia dan statistik KKM untuk penyakit tersebut. Penyakit paling berjangkit di Malaysia sekarang ini ialah COVID-19. Penyakit-penyakit lain akan disenaraikan oleh Khairin. Apa itu COVID-19? COVID-19 ialah satu penyakit yang berpunca daripada virus novel coronavirus. Virus ini dikesan berpunca dari hidupan liar seperti kelawar dan ular dari pasar hidupan liar di Wuhan, China. Simptom penyakit ini adalah seperti demam, sakit badan, pening kepala, batuk dan sukar bernafas. Cara pencegahan akan diterangkan oleh Salman. Sekarang, mari kita tanya Google tentang statistik penyakit COVID-19. Peta menunjukkan taburan penyakit COVID-19 di seluruh dunia. Bulatan-bulatan ini mewakili jumlah kes di satu-satu kawasan. Bulat besar menunjukkan kes yang lebih banyak berbanding bulat kecil. Pada peta ini juga, kita dapat lihat banyak kes banyak tertumpuk di kawasan Eropah. Jumlah kes di seluruh dunia setakat ini ialah hampir 2.9 juta, sebanyak 815,000 pesakit telah sembuh dan 202,000 telah meninggal dunia. Kes terbanyak setakat ni dilaporkan di Amerika Syarikat, diikuti dengan Sepanyol, Itali, Jerman, United Kingdom, Perancis, Turki, Iran, China dan lain-lain. Jika dilihat, jumlah kes di Amerika Syarikat kini lebih 10 kali ganda kes negara asal COVID-19 iaitu China. Secara keseluruhan, kes baru yang dilaporkan agak mendata sehingga minggu pertama bulan Mac. Selepas itu, kes baru naik secara mendadak sehingga minggu pertama bulan April. Kini kes terbaru agak mendata. Berbalik kepada situasi di Malaysia, jumlah kes setakat ini adalah 5,742, sebanyak 3,762 pesakit telah sembuh dan 98 telah meninggal dunia. Bagi statistik kes terbaru di Malaysia, kes baru mula aktif semula dan naik bermula minggu pertama bulan Mac. Selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP mula dikuatkuasakan dari 18 Mac, jumlah kenaikan kes mula mendata. Selepas 2 minggu PKP, kenaikan kes terbaru mula menurun kecuali beberapa outliner yang merupakan kluster terbaru. Hanif akan memberikan ramalan tentang perkembangan kes ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khairin. Tajuk anda adalah 10 penyakit berjangkit. Penyakit yang pertama ialah COVID-19. Yang kedua Ebola, 3 selsema burung, 4 malaria, 5 berguk, 6 sifilis, 7 taun, 8 demam denggi dan demam denggi berdarah, 9 rabies, 10 viral hepatitis. Itu saja. Assalamualaikum. Hari ni Ana nak bincangkan tentang cara-cara nak mencegah beberapa penyakit berjangkit yang berbahaya. Okey, yang pertama, kita ada COVID-19. Okey, cara-cara mencegah COVID-19 adalah pertama, basuh tangan selalu. Kedua, lakukan penjarakan sosial dengan orang yang batuk ataupun bersin. Yang ketiga, jangan pegang mata, hidung, mulut kalau ada simptom. Yang keempat, tutup mulut dengan hidung menggunakan siku ataupun sapu tangan semasa bersin. Yang kelima, ikut arahan pihak berkuasa semasa wabak COVID-19 ni berlaku. So, semua stay at home, jangan keluar. Okey, yang kedua, cara-cara mencegah selsema burung.
Yang pertama, basuh tangan dengan air suam dan sabun, terutamanya sebelum dan selepas makan ataupun sebelum dan selepas memegang makanan. Yang kedua, gunakan alatan memasak yang berbeza untuk daging yang mentah dengan daging yang dah masak. Jadi asingkan Yang ketiga, pastikan daging yang kita makan tu dah dimasak sampai panas, betul-betul panas, okey? Yang terakhir sekali, elakkan daripada bertemu dengan burung ataupun apa-apa keluarga burung ayam, burung, itik semua tu, elakkan kalau masa wabak selsema burung ni. Okey, yang ketiga kita ada kolera. Kolera ni adalah satu penyakit bawaan air yang amat bahaya, dia dah meragut banyak nyawa. Jadi cara-cara nak cegah kolera ni adalah pertama, minum dan gunakan air yang bersih. Jadi kalau air tu kotor, jangan gunalah. Gunakan tandas ataupun tanam najis kita bila kita dah buang air besar, buang air besar kat tandas. Kalau tandas ada, tanam najis kita. Dan jangan buang air besar dekat dalam apa-apa bentuk air yang bertakung ke mengalir ke, jangan. Yang ketiga, masak makanan sampai betul-betul masak, terutamanya makanan laut. Jadi masak jangan ada yang bahagian yang tak masak lagi. So masak sampai dia betul-betul masak. Yang seterusnya, kupas buah-buahan tu, basuh-basuh buah. Kalau nak makan buah, basuh-basuh, lepas tu kupas, lepas tu baru boleh makan. Yang kelima sama juga, untuk sayur-sayuran basuh dulu, baru masak, baru makan. Okey, seterusnya kita ada cara-cara untuk mencegah denggi. Okey, cara-cara nak mencegah denggi ni, secara basicnya, elakkan digigit daripada nyamuk Aedes lah. So kita kena pakai pakaian berlengan panjang dengan seluar panjang. Nak elak nyamuk gigit kita lah, nyamuk Aedes tu. Yang seterusnya kita boleh pakai penghalau serangga yang insect repellent kan. Pakaian tu untuk elakkan daripada nyamuk gigit kita. Okey, yang terakhir sekali, cara-cara mencegah dan menyembuhkan beguk. Okey, yang pertama mencegah. Cara-cara nak cegah beguk ni, kita boleh ambil vaksin untuk elak jangkiti beguk, dan beguk ni ada vaksin Yang kedua, bila kita dah kena beguk tu, berehat kalau rasa penat. Tenangkan kalau ada tempat jangkitan tu, letak ice pack dekat situ. Yang terakhir sekali, minum banyak air. Okey, itu saja. Bye. Biar saya teruskan dengan trend kes COVID-19. Tadi saya telah menunjukkan trend menurun kes terbaru. Kes baru juga sudah beberapa hari lebih rendah berbanding dengan kes sembuh setiap hari. Ini merupakan satu petanda yang baik. Walau bagaimanapun, melihat pada pengalaman negara jiran kita, Singapura, kes meningkat semula berpunca dari kluster pekerja asing. Negara kita juga mempunyai populasi pekerja asing yang ramai dan pelarian yang berlindung di negara kita. Jika tidak dibendung, mungkin usaha kerajaan selama ini sia-sia dan impak kepada ekonomi kita akan lebih teruk jika tempoh PKP terus dipanjangkan. Jadi marilah kita akur kepada nasihat Kementerian Kesihatan KKM dan arahan kerajaan. InsyaAllah dengan hanya duduk di rumah, kita dapat bersama-sama menewaskan musuh yang tidak dapat dilihat ini.